أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. Yang hormati saudara Imam Zul, Imam Salimi, Yang Kuasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita sama-sama kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberi hidayah daripada Allah Taala. Masih dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita salat berjemaah sebentar tadi, dan kita terus dapat mengisikan pengisian malam ini dengan majlis pengajian kitab kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan dapat kita terus beristiqamah sepanjang hayat kita. Kehadiran kita malam ini bukan kehendak kita tapi hidayah. Hidayah ini tuan-tuan milik Allah, bukan milik kita. Kegawatan ekonomi dia ada subsidi. Kegawatan ekonomi ada subsidi, subsidi rahmah, macam-macam lah. Ada subsidi. Tetapi kalau kegawatan hidayah, satu amalan pun kita tak dapat buat. Satu amalan pun kita tak dapat. Hatta nak berselawat pun tak mampu. Kita boleh, tetapi tanpa hidayah Allah Ta'ala, tanpa digerak oleh Allah Ta'ala, tanpa Allah yang pilih, kita gagal. Kita akan tak buat, tak akan dapat buat. Maka sebab itu, orang yang dipilih ini, orang yang dapat sujud, dapat tunaikan amanah Allah ini, orang yang amat dikasihi Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-16, orang yang salat subuh berjemaah bangun ini, Allahu Akbar, Allahumma salli Muhammad, sangat-sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka dia tu bangun tu adalah hidayah Allah. Tapi kita tak nampak semua tu. Tak nampak Allah yang pilih. Kita tak terasa Allah sayang kepada kita. Maka sebab tu kita nak masuk melani pasal yang kelima. Saya sentuh bab ini, bab syukur. Apa makna syukur ni? Terima kasih. Orang bagi satu barang pada kita, terima kasih. Spontan keluar. Tanpa dipasal, terima kasih. Selepas daripada kita menerima pemberian seseorang pada kita, kita ucap terima kasih, apa tugas kita lagi? Apa yang kita buat? Dia lah tolong buat rumah saya ni. Dia lah tolong ni, terima kasih. Lepas pada itu, hubungan kita macam mana? Kita jaga dah hati dia. Kita jaga dah hati dia. Kita cukup jaga. Sebab apa? No. Sebab dia biasa menolong kita dulu. Masa kita susah. Jadi mana kita cukup jaga perkataan kita, perbuatan kita, semua kita jaga hati dia. Tetapi bagaimana kita dengan Allah SWT, tuan? Kita hidup masing-masing 60 tahun, ada 50 sahabat-sahabat saya ni yang saya kasihan. Kita bekerja berapa tahun? Ada yang 20, ada yang 30. Nak dapat boleh duduk kesenangan sikit begini, senang berbelanja begini, kerja berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Tuan, berapa puluh tahun kita kerja? Sedangkan maknanya kadang-kadang lepas pencen, 2-3 tahun tak sempat pencen pun ada. Yang kita bekerja banyak mana untuk nak hidup di sana.
cita-cita kita ni nak masuk syurga. Tapi kita bekerja untuk sana banyak mana. Semua bercita nak masuk syurga ni, tak ada siapa. Sebab itu, saya nak sebut malam ini, ada dua benda yang tak akan kita temu dunia. Tuan cari dia tak akan bertemu. Tuan tak akan bertemu. Dua benda ni Tuan tak akan bertemu di dunia ni. Yang pertama kesenangan, yang kedua kebahagiaan. Tak akan berjumpa. Tuan tak akan berjumpa kesenangan dan kebahagiaan. Tuan tak akan berjumpa. Tuan kata, Alhamdulillah saya senang ni, Imam. Tuan kata senang. Berapa lama kesenangan tu boleh bertahan? Kau sonokkan kita, berapa hari boleh tahan? Berapa jam boleh tahan? Kita sonok. Sonok betul lah. Berapa lama boleh bertahan? Kita setiap kesedapan kita sedap, suruh nak makan. Berapa lama boleh tahan kesedapan tadi? Wa mal hayatun al-ghurur, tipu daya. Kesenangan sahabat-sahabat sekalian dan kebahagiaan ini kedua-duanya tidak ada di dunia. Yang ada di syurga. Kesenangan yang hakiki. Bahagia sungguh. Kita ni kadang bahagia dah 2-3 tahun. Tanya orang kahwin, baru kahwin, bahagia tak bahagia? Berapa lama dia boleh bahagia? Duduk seminggu lain, tak bahagia pula ada. Kesenangan, Allah, dulu senang lah. Berapa lama? Dulu kita senang. Bila dah senang. Senang tu di mana tu? Dah senang, sakit pula. Tak senang juga. Yang benar, hakikat yang sebenarnya, kesenangan dan bahagia ni sahabat-sahabat sekalian, dia berada di syurga. Kita nak cari yang hak untuk sementara ke yang kekal. Kerana senang-senang dia, kita nak cari hak sementara. Kita suka cari yang sementara. Kita berletih malam ni berjaga sikit sebanyak. Nak rehat rumah, tapi kita letih penat datang ni. Kemenatan ini, penat ini tuan-tuan, dia sementara saja. Pukul 9, siap semua kita balik dah. Tuan balik rehat, hilang. Tetapi ganjaran dia akan berterusan. Kita nak pergi mengetai bawah tu, nak sonok siap. Sonok. Sonok tu berapa lama boleh tahan? Kena campur pula dengan benda yang lara. Sonok seketika, tapi kemurkaan Allah Ta'ala tu berpanjangan. Tuan pilih, dia bentuk sementara ke yang berterusan. Maka sebab itu, kata Ibn Tarabi, manusia cinta kepada 3 perkara. Pertama, dia cinta diri dia. Tetapi dia lupa diri dia milik hawa nafsu. Yang kedua, dia mencintai rohnya. Roh ini milik Allah. Allah nak ambil bila masa dia ambil, bukan kita punya, roh ni. Kita kata, I ni siapa? Aku. Aku tu siapa? Roh ni bukan kita. Milik Allah. Allah akan ambil. Kalau hak kita, itu mana boleh kita ikut pergi? Kan Allah bagi pinjam siap. Kita kata makna kita sayang harta kita. Kita boleh agak tak? Mana yang kita tak boleh bawa? Mana yang boleh kita bawa? Kita lupa dia milik waris. Dia milik waris. Saya semalam satu kawan. Dia beradik dia ada 5 beradik. Ada adik perempuan seorang. Arwah mak ni dah hebah. Dah hebah, begini, bagi semua. Hebah. Dia tak paraik. Dia hebah. Tak aulanya, hebah, tak apa boleh. Bersetuju semua adik-adik, tak apa. Kemudian, salah seorang adik ni, dia suruh buat rumah di situ. Takdir Allah Ta'ala meninggal adik ni. Bila meninggal, tinggal isteri dan anak. Jadi, sekarang ni,
Adik perempuan ni, dia tuntut balik di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban. Dia tuntut balik. Dia nak pengesahan hebah ni. Dia nak tuntut hak dia. Tu dia. Yang amat Allah tu, dalam tu, Allah. Bila adik beradik ni jadi macam tuan. Tak selesai tuan. Maknanya harta ini milik waris. Jadi memang kita tumpang tengok je lah. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok pasal yang kelima. Pasal yang kelima, syukur. Ada orang nama syukur, tapi dia tak bersyukur. Ada orang nama syukur. Bahasa Melayu, terima kasih. Nak bersyukur ni pada siapa? Mesti pada sesuatu. Pada siapa? Pertama kali pada menjadi kewujudan kita adalah dengan kehendak Allah. Kewujudan kita lahir dunia ini dengan kehendak Allah. Allah yang nak. Tuan-tuan duduk dalam majlis amal ni atas kehendak Allah. Allah yang pilih. Tapi tuan tak tahu. Sebab tak ada maklum tuan. Kita lupa tu hidayah milik Allah. Duk gerak hati ni hidayah Allah. Artinya, ini yang kita nak bersyukur. Kalau dengan manusia, kita kata terima kasih. Kalau dengan Allah Ta'ala, bagaimana? Bagaimana cara kita bersyukur? Kita bersyukur tak? Agak-agak kita ni termasuk orang yang bersyukur tak? Alhamdulillah. Kita lain bila benda dapatkan kita. Dia nampak benda kita nampak dalam bentuk kebendaan. Alhamdulillah. Benda yang tak nampak dalam kebendaan, pernah kata Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ni dapat berjemaah. Kita jarang kata Alhamdulillah dapat jemaah. Alhamdulillah dapat jemaah malam ni, dapat Aisyah, dapat Adi. Jarang. Kita nampak maknanya, ketua dapat tadi, Alhamdulillah. Beras habis rumah, pergi cari beras. Dapat duit, Alhamdulillah. Dapatlah 10 kilo. Lepas tu rumah pula 6 set nasi berkati penuh berat. Alhamdulillah. Ada sebut Alhamdulillah tak? Sebut Allah tak? Jarang. Tapi kalau buka tin, tengok barang set nasi, beras tak ada. Ni malam ni beras tak ada. Beras bukan boleh kita tentu ada, tentu. Duit ada tapi barang tak ada. Allah. Bila tak ada, baru kita sebut ingat Allah. Kita bangun sihat, kita tak ada. Sebab makan ubat malam tadi ke? Allah. Bagi saya bangun terjaga tu, Alhamdulillah. Sihat ni benda Allah yang bagi. Allah yang mengurus takbir kita sepanjang masa ni duk jaga ni tuan-tuan. Jantung ni tak. 1 minit pun dia tak berhenti tuan. Kita tidur pun dia berjalan. Kita mandi pun dia berjalan. Dua tahun pergi hospital tengok dia pasang Kita berjaga pun dia berjalan. Kita tidur dia berjalan. Kita mandi pun dia berjalan. Jantung. Dia berhenti, kita berjalan. Dia berhenti, kita berjalan. Dia berhenti ni bukan mesti duduk di hospital. Kadang-kadang tengah menaik motor. Kadang-kadang. Ini asbablah. Diasbabkan. Kita di balik asbab kita tak nampak. Hidayah sebut balik tadi. Hidayah pada Allah Ta'ala tadi dengan kehendak Allah Ta'ala tadi. Maka kita dapat. Allah nak asbabkan. Dia tak nak pilih kita tadi. Dia asbabkan. Letih lah malam ni. Dia asbabkan. Tapi kita tak nampak. Sebenarnya kita dah bankrupt mana ni hidayah. Kita tak nampak. Kita nampak tadi dalam bentuk. Jadi syukur ni ada 3 benda. Catik tuan. Pertamanya syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Lidah. Yang ketiga syukur dengan badan. 3 benda. Bagaimana cara nak bersyukur tadi? Bersyukur
Dengan hati, ingat semua nikmat yang datang ni milik Allah. Ingat begitu. Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Semua yang kita dah terima sama ni milik Allah. Tuan. Kita nak balik kampung. Wah, tu dah raya tu penuh tu. Penuh tu. Orang nak depa balik penuh. Banyak mana tu? Banyak mana? Orang Melayu ke? Orang Melayu yang buat Thailand. Ambil kesempatan. Dah jam dah. Pagi Seremban pun dah jam dah. Tuan. Balik kampung. Tinggal rumah seminggu. Rumah tinggal seminggu saja. Tuan-tuan balik agak usang dah rumah. Berabuk tak berabuk? Seminggu kita tinggal imam. Macam mana rupa rumah? Halaman rumah, dapur. Tuan-tuan ke? Seminggu kita tinggal tidak ada pengurusan dalam rumah tadi apa jadi? Alam ini tuan. Petang pukul 6.30 matahari berjatuh naik bulan, bintang, besok naik. Agak panas dia tu hujan. Dah hujan sangat, datang panas. Allah, hujan tak boleh buat apa satu. Orang menoreh pula, Allah hujan. Berapa hari tak menoreh ni. Orang buat sawah, Alhamdulillah. Tanam padi senang. Agak hak kita nak kena kita menanam. Kalau dah kemarau pula, Allah, kemarau. Berapa hari dah. Air pun kering, kemarau juga. Dia bagi. Siapa? Kalau tak ada pengurus, dia macam mana? Dia kena ada pengurusan. Siapa yang urus ni? Allah. Kita ada Allah dia urus ni. Dia urus kita seorang ni. Ni Allah dia tabir ni. Dia jaga ni. Alirkan darah ni. 70% ni dalam badan kita ni, darah. Air. Ni. Kalau lidah ni, mata ni, kalau tak ada air ni agak macam mana? Ni, mata ni kalau air tak ada ni agak macam mana? Boleh pandang ni, boleh select. Boleh dia nak turun kalau air tak ada ni. Heater ni temperature nak kering, dia nak air tak ada, temperature naik. Baru air kering, temperature dah naik. Lidah ni, saya bercakap ni, kalau air tak ada ni, kalau lidah tak basah agak macam mana tuan? Cuba tuan fikirlah sikit. Kering lidah agak banyak. Bila dia bercakap ni kering, mata imam pun sediakan air. Jadi nak cerita kan ni kita perlu air ni sebagai masa tau ni. Ni. Sebab tu kita sehari paling tidak 1 liter mana nak kena minum ni air. Siapa urus ni duk jadi? Urus sebab siapa yang memberi ni? Air sebotol ni tuan ni, berapakah tenaga manusia yang terlibat ni? Daripada gali sedut air tadi, dari botolkan dia, dari hantar sampai sini, buat packing sini, dia urus beli. Berapa ramai manusia yang terlibat ni? Allah. Siapa yang gerak manusia ni? Allah. Syukur tak tu? Allah. Kita tak nampak. Ni sedih-sedih ni. Kalau grace tak ada, ni agak lututnya mana ni? Artinya Allah. Besar sungguh nikmat Allah Ta'ala kepada kita ni. Terutama ni'matul imdad. Nikmat Allah panjangkan umur. Nikmat Allah panjangkan umur kita. Allah makna beri sihat kepada sampai malam ini. Allah terus beri hidayah kepada kita. Allah. Tak terbalas kita tuan. Maka sebab itu, kalau kita nak nilaikan, nak ukur sebagai kayu ukuran, untuk nak nilai dengan amalan kita buat, nak tukar masuk syurga ni tak layak. Kita kalau dapat syurga atas rahmat Allah. Bukan dengan amalan kita buat tau. Atau kita hanya sombong lah. Sombong dengan manusia pun orang benci tau. Kalau sombong dengan Allah, kita sombong dengan manusia, orang benci tak? Oh benci tau. Kalau sombong dengan Allah, macam mana? Ada penyakit sombong ni ada tak pada kita tak? Saya tak tahu, kadang mungkin ada pada saya sombong ni. Wah, tak tahu mungkin saya sombong pada tak tahu.
Dosa yang pertama yang dibuat oleh makhluk Allah Ta'ala ni dosa apa? Dosa apa? Dosa apa? Dosa yang pertama tercetusnya dosa dengan Allah, dosa sombong. Ha. Siapa dia? Iblis. Dia ni amal ibadah tuan 80,000 tahun. Dia buat ibadah bukan di sembah Satan, dalam syurga tau. Nama dia bukan Iblis, nama dia Azazil. Dia jadi ustaz ni. Allah, saya mengajar tuan-tuan minggu sekali. Dia jadi ustaz malaikat 35,000 tahun. Malaikat itu anak murid dia tahu. Ibadah 80,000 tahun tuan dalam syurga. Itu pun dia tendang keluar. Sebab apa? Dosa apa? Bukan dia tak sujud kepada Allah. Bukan dia tak kepada Allah. Tapi kena sombong. Dosa yang pertama makna dibuat oleh makhluk Allah Ta'ala. Bila makhluk ni maknanya manusia, malaikat. Semua kena jadilah. Masya Allah, selain dari Allah, nama dia makhluk. Dosa yang pertama dibuat ialah oleh Azazil. Kerana dia sombong, dia rasa dia kasta yang baik, dia jadi berapi, Adam jadi tanah. Adam. Mana Adam? Adam kalimah Adim. Adim ni tuan-tuan, maknanya campuran tanah hitam. Itu makna Adam. Adam campuran tanah hitam. Dia rasa darjat dia ni kasar dia lebih baik. Dia kata maknanya Tuhan bila Allah Ta'ala perintah, Tuhan kata inni ja'alu fil ardi khalifah. Sungguh aku nak di atas bumi ni khalifah yang mengurus tabir ni. Manakala dari awal dah tak setuju dah, tak apalah. Bila dah siap dah, Allah Ta'ala jadikan lembaga Adam tadi. Panjang cerita ni kalau cerita Adam. Terlentang ratusan tahun. Dia ditembikkan keras, kaku. Sebab dia seni usul jasad. Azazil ni, dia dah mula masuk tau. Macam meja ni, dia masuk, dia keluar. Kepala masuk, keluar. Dia boleh ketuk. Bukanlah tafsir dia. Dia boleh ketuk. Azazil ni, tu. Tak buat apa, tentang. Bila Allah Ta'ala masukkan ruh saja, dia berlega di dalam kepala ni, sekian ratus tahun. Dapat jelek. Masuk sampai dada saja, Adam mula nak bingkas bangun. Tak masuk pakai kaki kita, baru sampai dada saja. Adam nak bingkas bangun. Allah sebutkan, wa kana insanu ajula. Sungguhnya pada diri manusia sifat gopoh-gapah. Sifat gopoh-gapah semua jadi ni ada pada kita. Ada tak pada kita? Ada tak penyakit gopoh-gapah pada kita ni? Allah Ta'ala kata Adam, roh baru masuk pada dada, dia minta bangun. Tuhan kata, wa kana insanu ajula. Sungguhnya pada diri manusia ada sifat gopoh-gapah, gelojoh. Tak kata orang lain dia. Saya dah bercakap ni, sahabat-sahabat ada ni. Bunyi telefon pukul 2 pagi. Tuan fikir hak baik ke tak baik? Kita ingat hak baik ke tak baik kalau bunyi telefon pukul 2 pagi? Kena pula saudara pada sakit ni. Bukan ingat hak baik. Ingat tak baik. Bingkas bangun tu kalau kabut tak kabut. Nak pergi ambil telefon tu. Agak macam mana? Silap flat tersawur ke batik. Oi, ingat malaikat kena ke batik. Ke batik rumah tengok Allah ke batik pula dah. Agak benar. Rupanya orang panggil pakai kenduri, barulah tenang. Gopoh, sifat gopoh-gopoh ni ada pada kita tuan. Baik, sifat sombong adalah penyakit. Penyakit ni bukan ada berhasil. Akhirnya walaupun 80,000 tahun dia beribadah dengan Allah Ta'ala, dia keluarkan dari syurga. Dia buat ibadah dari syurga tuan. Bersama barisan dengan para-para malaikat. Bukan buat di sembah Satan ni, no, dari syurga. Baik.
Syukur dengan hati, ingat semua nikmat datang dari Allah. Sihat kita, balik nanti tengok makan tersedia, rumah dah sedia, alhamdulillah. Tak apalah, terima kasih dengan manusia. Bersyukur dengan Allah. Terima kasih rumah. Kita terima kasih dengan rumah. Benar kita terima kasih. Terima kasihlah makan sedap ini. Umur tak lain macamnya, baru belajar malam ni. Tahu begitulah maknanya. Baik. Yang keduanya, syukur dengan lisan. Dengan kita membanyakkan pujian dengan Allah, istighfar, tasbih, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Ingat. Itu syukur dengan lisan. Lidah biar dia basah, dia saya sebut tu. Jaga pagi tuan, banyak terus istighfar. Jangan tinggal istighfar. Jaga saja pukul 2 pagi, 3 pagi, astagfirullahaladzim. Istighfar, tak ada jari, pakai tasbih. Tak ada tasbih, pakai. Biar satu hari ni yang kurang ber 1000. Biar permohonan kita ni setiap hari ada dengan Allah. Biar permohonan kita dengan Allah Ta'ala ada tiap-tiap hari dikemukakan. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jadi pemula permohonan ada, saya sebut, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Jangan fikir dosa kita banyaklah. Lautan pa'amuna Allah Ta'ala lebih luar dosa kita buat, syarat kita nak bertobat dengan Allah. Permohonan pasti tiap hari kena ada. Bukan nak tunggulah semayang je. Ibadah ni bukan semayang, nak selawat pula semayang lah semua. Tak. Lepas semayang tak, nak wirid lah lepas semayang tak. Sepanjang. Dalam perjalanan kita ke, dalam mana ke. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Astaghfirullah. Sepanjang. Paling tidak dia buat target 1000 kita buat. Kena buat. Kalau hari ini kita buat 100, besok buat 200. Makna orang yang Nabi kata, orang yang berjaya, orang yang hari ini dia lebih baik daripada hari semalam. Kalau hari ini sama dengan semalamnya, orang yang terberdaya. Kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, itulah kecelakaan bagi diri seseorang. Tuan. Jadi kita nak kena jaga petunjuk-petunjuk hadapan kita di Tuhan Allah. Petunjuk-petunjuk kehancuran kita di hadapan kita. Petunjuk-petunjuk menandakan kita dah terlalu hampir dengan penghisapan Allah. Petunjuk-petunjuk hari ini sudah jelas wajah kita terlalu hampir dengan mahsyar. Terlalu dekat kan. Kalau kita buka lipatan, bukalah hadis-hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan, Allah. Yang duk berlaku ni kita buka lagi semua Nabi sebut. Allah. Saya duk semak tengok Allah. Nabi sebut satu. Sahih, jelas. Kita dun selesa. Tak ada apa. Risau pun tak ada. Apa tak ada. Banyak mana kita buat. Saya kata, kalau sebut tadi, kalau kita bekerja sampai 30 tahun, 20 tahun, kita dapat. Yang kita ni mana sementara. Yang sana tu tidak ada penghujung hari tu, kita bekerja banyak mana. Kita 5 waktu tu pun Allah, kadang kelabang dia buat, kadang khob dia tak buat, kadang khob dia buat, dia kita hari ni pun masih tak dapat istiqamah. Dan perkataan yang kedua, Al-Quran tu jangan kita tinggalkan. Nampak tuan? Baik. Itu syukur dengan lisan. Banyak pujian kepada Allah. Yang ketiga, syukur dengan badan. Kerana semua anggota badan membuat amalan soleh. Serang bergerak. Tuan pergi mandi tadi, bermula tadi. Langkah kita demi langkah ke surau. Duduk kita, i'tikaf kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semua tu. Kita guna semua. Itu tanda kita syukur. Syukur maknanya kita buat apa yang perintah, tinggal larang, itu syukurlah tu. Bukan dapat alhamdulillah. Alhamdulillah benar kita dapat. Alhamdulillah syukur. Kita langkah bukan saya saja. Dia bukan habis di malam di surau ni tak. Nun, di sana ni apa yang kita lakukan sekarang tuan? Tuhan tak tercicir sikit pun
Allah akan anugerah kepada dia. Kan kita tanpa Allah hijab. Baik. Pengertian syukur, ketahuilah bahawa syukur itu apabila seorang hamba itu membalingkan segala nikmat. Membalikkan segala nikmat yang dikurniakan. Maknanya, Tuhan bagi sihat, dia guna sihat tadi untuk beribadah dengan Allah. Dia guna sihat tadi untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah Ta'ala bagi dia boleh fasih bercakap. Dia makna membaca, makna lisan dia fasih, dia boleh baca Quran. Makna itu dia bersyukur dah tu. Allah bagi telinga dia dengar, dia guna telinga ni untuk mendengar ayat Allah. Itu bersyukur dah tu. Allah Ta'ala bagi dia boleh melihat. Makna dengan melihatan mata itulah dia melihatkan kitab dan melihat ayat Quran. Itu bersyukur lah tu. Bukan susah sangat. Kita ambil wuduk, kerana wuduk tu perintah Allah tu. Sekarang kita sedang melaksanakan tugas. Kita ada tugas. Kita sekarang ni sedang melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Kita buat dia semua perintah Allah. Allah perintah ni. Tuan duduk malam ni pun perintah Allah tau. Tuan duduk dengar malam ni perintah Allah suruh dengar. Tuan, itu nama dia bersyukur. Bukan bersyukur bila kita dapat. Allah rezeki sungguhlah hari ni. Kalau tak dapat, Alhamdulillah. Ada tak begitu? Dah dapat lah. Macam orang pergi mancing. Alhamdulillah dapat baung. Dapat 2 ekor. Dia terbayar dah. Kari dia. Tapi mancing tak dapat ni. Pom tak dapat ni. Ada Alhamdulillah. Alhamdulillah seekor pun tak dapat. Tak ada. Kita Alhamdulillah puji bila dapat. Bila tak dapat tak. Tetapi mana bersyukur banyak Tuhan bagi kita sihat. Kawan kita sakit. Tengok Alhamdulillah aku macam sihat lagi. Tuhan. Dengan kawan kita sakit. Allah. Jangan baca dia mudah tu ada. Sakit ni bukan dia mesti syarat dia tu. Bukan syarat tak. Aku ni mesti sihat lagi. Tuan yang ingat. Sihat ni Tuan boleh datang suruh tak? Kalau aku sihat, aku nak pergi belajar lah. Kalau aku sihat, aku nak pergi sekian lah. Tak, bukan tu sihat. Kalau hidayah tak ada tadi Tuan, taubat tak ada Tuan. Maka bila saya sebut tadi, bila gawat hidayah, apa satu pun kita tak buat. Bukan cakap nak Alhamdulillah. Bukan cakap nak istighfar pun tak boleh Tuan. Bila mana hidayah Allah Ta'ala bagi kita. Tuan. Nak senyum orang pun, kasih sayang pun tak boleh. Itu hidayah. Tengok sahabat dengan penuh kasih sayang pun tak boleh. Sebab hidayah Tuhan tak bagi. Kita tak apa. Allah mengatur. Allah menentu. Sebab itu, dalam bab ilmu tauhid, dia ada 2 pekerjaan Allah Ta'ala yang bahasa istirari, ikhtiari. Istirari ini pekerjaan Allah Ta'ala yang Allah jadikan tanpa usaha ikhtiar kita. Itu istirari, kerja Allah Ta'ala. Allah yang gerakkan. Yang kedua, perbuatan antara bahasa ikhtiari, yang bahasa usaha kita. Usaha kita nak datang tadi. Nampak kita dah start motor berjalan. Yang berjalan kaki lah maknanya. Tapi kita tak nampak tadi. Allah itu kerja Allah. Allah yang beri hidayah. Tunjuk. Gerak kita. Gerak kita di atas kehendak Allah Ta'ala. Baik. Bahawa syukur itu apabila seorang hamba. Apabila seorang hamba tu, kita lah. Membalikkan, memulangkan segala nikmat yang kurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya daripada pendengarannya. Dengar. Dia dah guna, tak salah guna ni. Penglihatannya. Mata kita lihat. Tengok Allah, hujan rahmat. Kakinya tadi, kita balikkan balik. Tuhan bagi kaki boleh berjalan, aku guna untuk pergi ke bilik ilmu, berjemaah. Allah. Itu syukurlah tu. Tangannya boleh mencapai yang benar baik. Tangan boleh guna Allahu Akbar. Itu mana kita bersyukurlah kita gunakan. Angkat takbir terus semua Allah Ta'ala tadi. Lisan yang ada tadi boleh membaca ayat Al-Quran. Baca Fatihah.
itu syukurlah tu. Dan lainnya kepada barang yang dijadikannya kerana seperti yang sebut tadi. Itu maknanya syukurlah tu. Nak faham definisi syukur. Masa yang ada umur yang ada ni kita gunakan umur dengan pengisian. Acap kali sebut umur-umur kita yang ada ni jangan kita isi dengan kekosongan. Jangan sekali-kali kita isi dengan kekosongan. Isilah dengan amalan-amalan. Malam dia isi dengan ilmu. Tu pengisian dia. Gitu. Buat apa tu bang? Tak ada buat apa. Dia isi kosong tu. Itu kekosongan di situ. Patut dia tahu apa tu? Sampul-sampul sikit. Buat apa tu? Nak kait kelapa sikit. Buat apa tu? Macam-macam lah. Mana ada benda yang diisi. Buat mana tu? Nak pergi ziarah kawan. Nak pergi ziarah kawan lama tak jumpa. Itu pengisian. Baik. Ia membalikkan pendengarannya kepada pendengaran Al-Quran. Dia baca Quran, lisan, telinga dengar. Dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Yang belajar orang, kita ada guna tadi. Masa ketika ni kita isi. Tuhan akan tanya, umur kita, kamu guna untuk apa? Artinya kita ada guna, kita bersyukur. Dan yang kedua, ia membalikkan kakinya kepada berjalan ke masjid atau surau pada mengerjakan ibadah, sama ada ibadah haji ke Allah. Dia berjalan. Kalau dah kaki dah tak ada, dia apa? Abang, Tuhan bagi kita makna kita tengah salah guna tau. Tuhan bagi ni, kita guna tak guna? Kita guna tak guna? Yang ketiga, ia membalikkan tangannya kepada memerangi orang kafir. Duk perang kau ni. Ulama dunia dan kan perang jihad. Tiga tadi. Berperang tadi maknanya kafir. Harbi. Itu perang tadi. Digunakan maknanya tangannya pegang pedang kan senjata ke dia. Apa benda dia buat tadi? Adalah kerana memerang kafir tadi untuk meninggikan agama. Sekarang ni perang agama. Bukan perang ni, perang agama. Syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Dan sungguhnya syukur itu setinggi pangkat, ia lebih tinggi daripada sabar. Sabar zahid dan takut dan lainnya. Lebih tinggi. Sabar tak ada dalam syurga. Tak ada. Syukur ada. Syukur ada syukur. Alhamdulillah. Dan lain-lainnya. Kerana syukur itu dimaksudkan kepada dirinya. Bersalahan sabar dimaksudkan daripadanya akan menundukkan hawa nafsunya. Sabar ini kita nak tunduk keinginan nafsu. Sabar. Tahan diri daripada buat benda yang larang. Tahan diri daripada melakukan kemarahan. Tahan. Itu sabar. Sabar ni maknanya kita tunduk nafsu kita lah tu. Tunduk kepada mana nafsu. Tetapi syukur ni lain. Dan bersalahan takut dimaksudkan daripada bagi menghalau orang yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Dan bersalahan zahid maksudkan daripadanya untuk lari dari dunia. Zahid ni maknanya, zuhud tadi lari dari dunia. Maknanya bukan dia tak dunia, maknanya dia tak mau di dunia tu jadi matlamat dia. Jadi matlamat lebih ibarat macam perahu lah. Perahu kita berlayar dalam laut. Salah tak salah? Laut tu luas. Tapi kita dah jaga air jangan masuk dalam perahu kita. Kalau air masuk dalam perahu sampai karam. Dunia kau cari dia macam mana pun tak apa. Tapi kadang jangan letak sampai pada dengan sebab tadi kita abaikan. Sampai waktu pun dah tak boleh. Sampai nak habis meja jemaah pun tak boleh. Allah. Paling tidak pun maghrib, isya, subuh. Pilih kena ada. Jangan sampai tak ada tu pengisian. Rugi. Nanti duk menyesal kot. Jangan diri sang labah. Tahu sang labah? Sang labah ni, saya pernah cerita dulu. Sang labah ni dia susah. Dia semayang berjemaah sama Rasulullah SAW. Bagi salam cabut. Kita ingat buat itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, hilang. Satu hari Rasulullah tanya sahabat-sahabat, mana pergi sang labah ni? Rasulullah suruh pergi tengok. Pergi tengok, rupa bagi Rasulullah. Sang labah lepas mayang, dia kena balik cepat. Sebab kain yang dia pakai ni,
Rumah dia nak pakai sembahyang pula. Susah tak susah tu? Kita pergi pasar malam, macam ni. Pergi Sokan sekian, pergi Kenuri sekian. Minggu ni ada 2 Kenuri date. Kenuri itu dah pakai baju ni. Tak boleh pakai baju lain pula. Bertukar kita ni. Pagi tadi berjubah, belah dia tak boleh, kena pakai dulu. Bertukar. Kita ni boleh bukan mari. Nak pakai benar ni. Itu kena imam tu dah baju ni. Takkan nak bagi rumah ni pula. Tukar. Salabah ni selas pinggang. Baju dia pakai, kain pakai, itulah rumah dia nak pakai semayang pula. Allah punya susah tuan. Ada kita sampai tu. Kita iman kita ni bukan tak pernah diuji. Lepas tu kita tak rasa apa-apa. Jadi Rasulullah panggil dia, hai Salabah. Tiap-tiap kali kau semayang kau sempat berdoa lagi kau dah balik. Dia kata kesusahan dia. Ya Rasulullah, kau berdoalah pada aku supaya aku dikaya. Rasulullah, ya Salabah. Lebih baik kau ni, keadaan ni lebih baik daripada aku kekayaan. Dia tak pasti, dia minta juga. Bila minta, Rasulullah tak apalah. Dia bagi seekor kambing, pelihara. Ternak kambing, ternak. Kambing dia mula berbiak dari kota Madinah. Dia terpaksa ternakan dia pindah di luar kawasan. Waktu ini asar dah tak pergi jemaah dah. Kambing dah banyak. Maghrib pun balik dah lewat. Besok dia sempat pergi subuh. Boleh dah hari nampak, tak nampak ada. Zuhur ada. Asar dah tak ada. Sampai satu tahap tuan, kambing dia lagi membiak, dia patah bawa luar jauh dari kota Madinah. Dia hanya dapat datang sembahyang jemaat seminggu sekali saja. Allahu Akbar. Rasulullah tanya, mana Salabah? Rasulullah, ya Salabah. Sampai ke muncaknya kekayaan Salabah tuan, pagi pada dia tuan-tuan, jemaat pun tak boleh pergi. Dia hanya tunggu orang balik jemaat lalu. Dia tanya tentang Rasulullah. Dia tanya khabar macam mana, Zamri sihat ke tak sihat, lama tak ada. Dia tanya begitulah. Akhirnya turun ayat perintah Allah Ta'ala, suruh perintah kutip zakat. Pergilah wakil Rasulullah, pergi nak kutip zakat. Salabah kata balik dulu. Besok wakil datang lagi. Sampailah satu tahap turun perintah ayat, larang ambil zakat Salabah. Dia Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar, dia datang nak serahkan zakat kepada Bakar. Bakar kata, Rasulullah tak mau, aku tak terima. Akhirnya sampai Umar, Sayyidina Umar pun tak mau terima zakat dia tuan. Nampak? Sebab kita ni bukan tuan saya lah. Kalau pergi kaya kau macam nanti. Ada masalah kita ni. Tuhan bagi kita dengan kau ni aku beri tahap ni dekat ni. Okey. Kalau aku bagi lebih sikit, kita ni Tuhan tak bagi sibuk. Kalau bagi sibuk kau macam mana? Disibukkan dengan kita urusan kita. Sibuk tak boleh Ustaz. Balik penat lah. Penat tu boleh hilang. Kalau kita penat, siapa tak penat? Penat tu tidur dia hilang. Baik. InsyaAllah nanti kita sambung ke datang. Kerana syukur itu dimaksud dengan dirinya. Yang baik kepada Allah Ta'ala, tak baik semua kelemahan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah bil Qur'anil azim. Ya musabbibil asbab, ya fatil abayyasamil asad, ya qadil haja ya Allah, ya qadil haja ya Allah, ya mujibud da'wa ya najib, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu qayyum bi rahmatika. Walhamdulillahirabbil alamin.